ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Firman Allah Subhanahu wa taala lanjutan daripada kisah Nabi Adam tersilap makan buah daripada syurga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'azallahuma asy-syaitanu 'anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna habitu ba'dukum li ba'din 'adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ke-36 daripada surah Al-Baqarah ini Allah menggambarkan lalu syaitan pun menggelincirkan mereka berdua. Lalu menggelincirkan mereka berdua oleh syaitan itu daripadanya, maka dia pun mengeluarkan mereka berdua daripada apa yang mereka nikmati selama ini dalamnya. Lalu kami berkata kepada kesemuanya sekali, turunlah kamu sekalian, sebahagian daripada kamu akan menjadi musuh kepada sebahagian lain, dan kamu di dunia nanti akan merupakan tempat tetap kamu dan tempat kamu memperolehi bekal sampailah ke satu masa yang ditentukan. Jadi dalam kisah yang lalu kita telah bincangkan bagaimana umat Islam ini dipengaruhi oleh cerita-cerita Israiliyat yang menunjukkan bahawa Hawa yang memujuk suaminya Adam alaihissalam lantas makan daripada buah-buahan daripada syurga yang tidak dinyatakan buahnya itu. Setengah ulama tafsir seperti contohnya Ibn Jauzi dalam tafsir ini mengatakan pokok yang dimasukkan adalah pokok kurma, ada mengatakan pokok anggur, ada mengatakan pokok tin, ada mengatakan pokok inab iaitu pokok anggur dan sebagainya. Tapi tidaklah ada kenyataan yang jelas apakah pokok yang dimakan itu. Dan tambahan pula ada satu hadis yang yang sampai kepada Abdullah bin Mas'ud dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawasanya ketika Nabi Adam tertidur dalam syurga selepas dia kesepian melihat sekalian binatang mempunyai pasangannya, maka Allah SWT mengambil satu daripada tulang rusuknya dan dijadikan daripadanya itu isterinya Hawa. Dan bila dia bangkit, dia melihat ada seorang wanita yang ada di sisinya dan itulah isterinya. Hadis ini bukan hadis, ini merupakan asar yang mauquf kepada Abdullah bin Abbas dan juga Abdullah bin Mas'ud, kerana Abdullah bin Abbas kerap mengambil daripada pengkisahan yang dibawakan oleh ahli kitab. Ahli kitab ni maknanya golongan yang masuk Islam, sama ada yang masuk Islam ataupun yang tidak masuk Islam di kalangan Yahudi yang begitu ramai berada di Madinah. Jadi meneliti perkara ini, para ulama mutaakhirin di kalangan mufassirin, ahli tafsir mengatakan ia tidak punya bukti yang kukuh bahawasanya Hawa memujuk suaminya Adam, dan Hawa ni pula diciptakan daripada tulang rusuk. Memang ada hadis seperti itu, istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhila'in a'waj in zahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu ma zala a'waja istausu bin nisa'i khaira. Aku mempesan kepada kamu supaya menjaga kaum wanita itu dengan sebaik-baiknya, kerana mereka itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kamu pergi untuk berlaku keras padanya, maka kamu boleh mematahkannya dengan sikap keras kamu kepadanya. Tapi kalau kamu bersifat lemah lembut melampau sangat kepadanya pun tidak berkesan apa-apa, kerana akibatnya mereka akan kekal dengan
sifat bengkok itu, maka aku pesan kepada kamu supaya berlaku baik kepada wanita. Hadis ini tidaklah menunjukkan bahawa diciptakan daripada tulang rusuk Adam. Hadis ini kata para ulama, contohnya Muhammad Rashid Ridha dalam tafsirnya Al-Manar mengatakan ia tidak merujuk kepada dicipta daripada tulang rusuk lelaki, tidak, tapi itu satu tamsilan. Macam dalam ayat yang lain Allah menggambarkan khuliqal insanu min ajal, bahawa manusia itu diciptakan daripada tergopoh gapah. Bukan dia cipta daripada tergopoh gapah, dibandingan dia manusia ni tergopoh gapah, keluh kesah, dia cepat buat keputusan tanpa berfikir panjang, min ajal. Sama juga macam hadis ini kata Syekh Rashid Ridha dalam tafsirnya. Dan kalau kita perhatikan surah Taha pula, ketika berlakunya Nabi Adam dan isterinya Hawa makan daripada buah di syurga yang kita pun tak tahu apakah buahnya ini, maka Allah gambarkan kedua-dua makan sendiri. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Mereka makan sama-sama. Tak ada pula ayat tu mengatakan isterinya makan dulu lepas tu pujuk suami, tidak ada. Ini adalah pengaruh daripada Israiliyat. Israiliyat berarti satu benda yang datang daripada Bani Israel, daripada orang Yahudi itu, khususnya kerana orang Yahudi adalah mereka yang terpelajar. Kita dalam kehidupan pada hari ini pun mengambil daripada orang Yahudi, orang Kristian, orang bukan Islam pun tak ada masalahnya, as long as dia tidak bercanggah dengan Quran, dengan hadis. Macamlah seseorang kita baca buku Stephen Covey, baca buku John C. Maxwell, tak ada salahnya, ambil lah. Buku siapa, Robert Kiyosaki ke, ambil lah, tak ada masalah. Yang penting janganlah ia diambil perkara-perkara yang bercanggah dengan Quran, dengan hadis, dengan akidah umpamanya. Jadi ada galakan, ada kebenaran itu untuk diambil, terutamanya kalau ia mempunyai faedah. Kerana prinsip Islam ni senang saja. Yu'til hikmata man yasha' wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ambillah hikmah itu, dan sesiapa yang diberikan hikmah itu sungguhnya telah mendapat keberuntungan, kebaikan yang banyak, dan tidaklah mendapat manfaat melainkan orang yang berakal. Ambil, tengok daripada orang Jepun ada prinsip 5S, ambil. Kerana itu hikmah, itu kebijaksanaan yang terbukti membangunkan kemajuan dalam prinsip kehidupan mereka. Boleh ambil, tak ada masalah. Tidaklah Islam ni bersifat jumud, tak boleh ambil daripada orang langsung, boleh ambil selagi perkara itu mendatangkan manfaat dunia ataupun manfaat ilmu kepada kita. Baik, dalam ayat ini syaitan telah pun menyesatkan kedua hamba Allah ini, Nabi Adam dengan Hawa. Syaitan yang dimaksudkan di sini adalah iblis. Jadi kata Al-Imam Al-Biqai dalam tafsirnya Nazmud Durar, mengapa Allah SWT tak sebut kat sini fa'azallahuma iblisu, tapi Allah sebut fa'azallahuma syaitanu. Syaitan ini adalah salah satu nama daripada iblis, tapi yang mempengaruhi Nabi Adam dengan Hawa adalah iblis sebenarnya. Kerana dari sudut penggunaan, iblis ini merujuk kepada putus asa daripada rahmat Allah SWT. Sedangkan syaitan ini, kalau kita belajar bahasa Arab, datang perkataan syatnu. Syatnu maknanya menjauhi, tersasar. Jadi walaupun yang menyesatkan Nabi Adam ini syaitan, kata Imam Biqai, walaupun yang menyesatkanlah iblis, tapi Allah gunakan perkataan syaitan supaya menampakkan kepada kita ada peluang untuk bertaubat kepada Allah SWT. Dan itulah yang berlaku, yang menjadi asas perbezaan di antara kita dengan Kristian. Bila Kristian mengatakan Nabi Adam tidak diampunkan dosanya oleh Allah, lalu Allah mengutuskan lama selepas itu anaknya sendiri untuk dikrusifikan, disalib, iaitu Isa. Ini namanya dosa warisan. Sedangkan kita dalam Islam itu kesalahan Nabi Adam yang bukan bersifat dosa. Kerana Nabi Adam adalah seorang Nabi, Nabi bersifat maksum. Ini bukan dosa, ini kesilapan. Dan ketika perintah itu diberikan kepada baginda, ada setengah ulama mengatakan Nabi Adam tidak menyangkakan itu adalah dosa, itu maksiat.
Nabi Adam menyangkakan itu hanya larangan biasa. Jadi adalah pentafsiran yang banyak oleh para ulama, dan tambahan pula ada di kalangan mereka yang mengatakan Nabi Adam makan bukan dari pokok itu secara tepatnya, tapi pokok yang sama-sama macam pokok itu. Ada riwayat juga yang menukilkan seperti itu. Kita tak perlu pergi lebih lanjut, kerana Allah telah menggambarkan dalam ayat yang berikutnya bahawa Nabi Adam tersilap. Lalu Nabi Adam pun telah berdoa dalam ayat yang berikutnya, nanti kita akan lihat, iaitu dalam surah Al-A'raf, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Nanti kita akan lihat perkara ini pada ayat berikut. Yang pentingnya ayat ke-36 ni menunjukkan kepada kita Allah menurunkan ihbitu. Ihbitu ni merujuk kepada ramai. Kalau kita belajar bahasa Arab, waw ni waw jamaah maknanya. Yang melakukan kesalahan adalah Adam dengan isterinya Hawa. Tapi Allah sebut di sini, turun kamu semua. Kamu semua ini siapa pula? Sepatutnya Allah sebut di sini ihbita, kamu berdua turun ke dunia. Tapi Allah gunakan perkataan ihbitu. Maka rata-rata para ulama tafsir menyatakan kat sini, yang diturunkan dari tempat yang tinggi ini adalah Adam, Hawa dan juga Iblis. Maka banyaklah riwayat yang membincangkan ke manakah tempat mereka diturun ke muka dunia. Sebahagian mereka mengatakan Nabi Adam turun dekat pulau namanya Ceylon, Sri Lanka, dan isterinya Hawa turun dekat Jeddah. Jeddah ni Jeddah lah, dekat Saudi Arabia. Setengah mereka kata lain daripada itu, setengah mengatakan diturunkan di Nabi Adam di bukit Safa, isterinya di bukit Marwah. Ada pula yang mengatakan bahawa Nabi Adam turun dekat Sarandib, dan Sarandib itu merujukkan satu kepulauan dekat India. Ada pula yang kata Sarandib ini adalah Sumatera. Wallahu alam. Adalah riwayat ni tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian kalau kita baca. Tapi tak ada yang tetap, yang tegas daripada Quran, daripada hadis menyatakan kat tempat sekian, tak ada. Yang pentingnya mereka semua diturunkan ke dunia. Dan ada pula riwayat mengatakan satu lagi ni diturunkanlah ular. Kerana ular inilah yang telah dipergunakan oleh syaitan untuk masuk ke dalam syurga. Ini cerita Israeliat tuan-tuan, ini tak masuk akal. Kalau benda yang berlawanan dengan akal ni, bagaimana pintu syurga telah pun dijaga oleh malaikat, tiba-tiba Iblis lolos masuk pula. Iaitulah dia berpura-pura meminta daripada ular untuk masuk dalam mulut ular. Ular tu berjalan, ular tu ada 4 kaki pula. Cerita ni cerita masuk akal lah tuan-tuan. Memang ada sebut dalam kitab kita tafsir, tapi kita yang ada akal ni kita dah menyatakan selagi benda itu tidak ada dalam Quran, dalam hadis, ia cuma nukilan daripada para ulama, maka kita bebas untuk mengambil atau menolak dengan menggunakan akal yang murni yang Allah SWT ajar kepada kita. Banyak gesaan daripada Quran, daripada hadis menyuruh kita berfikir. Jadi bila benda itu dinukilkan dalam kitab tafsir dan tidak ada sanad daripada Quran, tak ada disebut dalam hadis-hadis yang sahih, bahkan ia hanyalah merupakan nukilan daripada para ulama yang terdahulu yang mereka dipengaruhi oleh pandangan-pandangan ahli kitab, maka itu bukan Quran, bukan hadis, kita boleh letak tepi. Baik, jadi dikatakan di sini ihbitu jami'a, turunlah kamu semua. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Maka kamu di dunia ini akan ada tempat tinggal yang kekal, dan bagi kamu bekal sampailah kepada waktu yang telah ditentukan. Ini adalah kata-kata daripada Allah SWT sebagai menampakkan hukuman atas kesilapan yang berlaku. Jadi ayat ini menyatakan fa'azallahuma syaitan, syaitan menggelincirkan Nabi Adam dan juga Hawa. Jadi kat sini secara indirectly, secara tak langsung, Allah nak beritahu kepada kita bahawasanya ini adalah bisikan daripada syaitan, dan nampaknya kedua mereka terpedaya. Jadi bagi menunjukkan kepada kita bahawa sebenarnya dalam hidup pada hari ini banyak perkara dipengaruhi oleh syaitan sebenarnya, lalu kita ikut. Ya, lantas di hujung ni Allah memberi kepada Nabi Adam dan Hawa kasih sayang rahmat Allah. Bagi kamu kat dunia ni ada tempat tinggal dan ada keperluan-keperluan kamu, makanan ada, minuman ada, kamu usahakanlah sendiri. Setengah kita tafsir di sumber-sumber Israeliat mengatakan bahawa Nabi Adam hidup
hampir 500 tahun dekat syurga. Wallahu alam. Ini tidak ada dalil, tapi mereka menceritakan perkara ini. Ia hanya separuh hari sahaja. Kemudian kerana kesilapan ini, maka Allah SWT menurunkan mereka ke dunia. Dan Nabi Adam bertanya kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, adakah perkara yang aku lakukan ini ada peluang untuk keampunan di sisimu? Allah menjawab, ada. Sebab kita ni tuan-tuan digalakkan untuk berdoa setiap kali lepas subuh, lepas asar, sayyidul istighfar kan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hafal, amalkan doa ini. Siapa yang bacanya lepas subuh, takdirnya umur beliau tidak panjang, sebelum asar dia mati, masuk syurga tuan-tuan. Dan seorang yang baca lepas asar, takdirnya umur yang tak panjang, nak menjangkau ke subuh keesokan harinya dia mati, dengan sebab sayyidul istighfar yang diungkapkan ni, masuk ke dalam syurga. Kematiannya diberi syafaat untuk masuk syurga. Ini namanya sayyidul istighfar, penghulu sekalian istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hafaz doa ini. Dalam surat yang kecil tu ada doa ni. Jadi inilah antara tanda pengabdian diri kepada Allah. Manusia tak silap, tak sepi dia melakukan kesilapan. Matanya, telinganya, mulutnya, kakinya, tangan, tak sengaja. Tambahan pula mendekati ke separuh yang kedua daripada Syaban, dan tak lama lagi akan menyambut Ramadan. Jadi mestilah kita buat persiapan, istighfarnya, sembahyang sunat, sedekahnya. Jangan berkira dengan Allah SWT supaya Allah tak berkira dengan kita. Banyak orang kadang-kadang dia merasakan rugi bagi sedekah, dia bagi sedekah. Adalah orang kaya lain nak bagi bantuan, biarlah orang lain fikir. Orang ni dia tamak, tak kena gaya, kedekut bukan pada tempatnya. Tapi kalau dengar sikit ada forex, cepat jadi kaya, leka-leka dia masuk, lepas tu bankrupt. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kedekut tak memasal bagi agama Allah. Peliknya orang macam ni, dia sentiasa rasa dia ini miskin. Itu sebab dia miskin. Bila saya jumpa tuan-tuan, kawan-kawan jutawan, orang-orang yang banyak wang ini, kadang-kadang bila kata pada dia, Datuk, kita ada keperluan untuk betulkan tandas lah. Berapa diperlukan? 20,000. Baik, 20,000 bagi. Nanti kita berkata, memanglah orang tu dah kaya. Tapi tuan-tuan, orang tu pernah miskin macam tuan-tuan lah. Tapi kerana rajin memberi, bersedekah, Allah tambah. Allah mengetahui, maha mengetahui bahawa dia mampu untuk mengagihkan harta kepada orang yang memerlukan. Maka itu Allah bagi pada dia, bagi pada dia. Kita selalu merasakan kita susah kerana dalam diri kita ada syaitan. Syaitan inilah yang memenjarakan kita dengan sifat kedekut yang tak menentu. Jangan sedekah, kau sedekah kau miskin. Kau tengok masjid ni cantik, dah ada lah orang nak bagi, engkau pergilah bagi tempat lain. Pemutusnya memang tak bagilah tuan-tuan. Akhirnya memang tak bagi. Kan tuan-tuan? Bila kita pada hari Jumaat tengok nak sedekah, oh masjid ni besar lah, dia aircon. Nak jadi nak bagi RM50 tak jadi, bagi RM10 dah. Nanti RM40 aku bagilah kat masjid dekat rumah aku, masjid tu lebih memerlukan. Akhirnya bagi tak tuan-tuan? Tak bagi. Memang tak bagi akhirnya. Itulah syaitan membisikkan kepada kita. Itu sebab dalam bab kebaikan, bila kita ingat nak buat, leka-leka buat, jangan tangguh. Ini dapat bonus dah tahun ni, alhamdulillah. Nak bagi mak biasanya 100, kali ni nak bagi 200,5 lah. Itu kena ikut, kerana itu bisikan daripada malaikat yang dipanggil lumatul malak. Malaikat bisik kepada kita, aku dapat kali ni alhamdulillah ada peningkatan gaji, aku nak bagi sedekah kat masjid. Berapa nak bagi? Otak kita fikir RM75, 1% daripada gaji. Bagi, ini bisikan malaikat. Tapi bila balik revise balik, alamak, RM75 banyak sangat lah, kurang RM15 lah. Ini syaitan tuan-tuan. Kalau bisikan kebaikan, yang pertama tu kita kena dengar.
Tapi kalau bisikan pembaziran, kita pergi ke shopping mall, oh ni kalau beli jeans ni memang cantik lah pakai, ngam-ngam dia panggil skinny, kena kat kaki kita nampak keding kurus sikit, tak adalah nampak gemuk. Harganya berapa? RM750. Tak berkira tu, ni orang muda punya cerita lah. RM750, Levi's 501. Ini yang pertama ni bisikan syaitan, tuan-tuan. Lepas tu kena revise balik, jalan siap fikir, perlu ke aku beli Ray-Ban sampai RM700 ni? Nak pakai kat mata je siap sekejap je, RM750, oi banyaknya. Ni bisikan malaikat, tuan-tuan. Memanglah mata kau pedih waktu panas, kau beli yang RM150 ni pun cukup apa? Buat apa kau membazir sampai RM750? Ini bisikan malaikat. Kalau pembaziran, kalau kita spend untuk diri kita, kita kena dengar bisikan kedua, itu bisikan malaikat. Tapi kalau bisikan kebaikan untuk buat perkara-perkara yang mendatangkan pahala dan amal soleh, kena dengar yang pertama. Yang kedua tu jangan dengar. Yang kedua tu syaitan sebenarnya. Macam nak bangun subuh kan, dah terbangun pukul 5. Ini kalau bangun sempat tahajud pagi Jumaat 15 Syaban lagi. Dengar yang pertama tu, oh bangun. Jangan dengar kedua, nanti kejap lah, kejap lagi boleh. Yang kedua tu syaitan. Kerana dalam perkara-perkara kebaikan, malaikat akan berlumba-lumba dengan syaitan untuk memberitahu kepada kita, dan syaitan datang lambat. Tapi kalau bisikan kejahatan, malaikat akan counter kemudian. Syaitan ni attack. Nanti malaikat akan datang kemudian untuk revise balik, ajar kita, jangan, ni silap ni, jangan buat macam ni, bazir ni, ini merugikan agama engkau, jangan buat. Jadi tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, inilah dia janji yang Allah Ta'ala berikan. Syaitan ni dia menggelincirkan kita, mengajak kita, menyuruh kita. Tapi lepas tu kita revise balik diri kita, muhasabah balik, Allahu Akbar, apalah aku buat ni, ya, maka malaikat akan datang untuk membantu, mengingatkan, menegur balik, dan muhasabah kita balik. Kau buat benda ni salah, kau baiki cepat, kau tak tahu bila ajal kau. Jadi begitu ya tuan-tuan yang dimiliki Allah sekalian. Dalam ayat ini Allah gambarkan fa'azallahum syaitan, syaitan itu menggelincirkan. Tapi bila jatuh daripada gelinciran itu, naik balik cepat-cepat, ya, lekas-lekas perbaiki posisi kita balik semula. Kerana inilah dia adat dalam dunia manusia ni, kadang-kadang tersilap. Jadi selagi perkara tersebut, kesilapan yang boleh diselamatkan, kita bertaubat pada Allah. Nanti kita akan lihat cara bertaubat, prinsip taubat, ya, bagaimana taubat yang dilakukan oleh bapa kepada kita semua, Nabi Adam AS, dalam ayat yang berikut. Wallahu alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.